Ada satu benda misteri yang selalu terjadi di rumah kondo tempat aku menyewa ni. Tiap kali kalau ada sampah yang aku terlupa buang, pasti akan berlaku insiden-insiden menyeramkan. Seperti penampakan nenek tua mencangkung di atas meja, hempasan pintu pada setiap malam. Barang-barang yang terjatuh dari atas meja ataupun almari ibarat benda tu datang mendampingi sampah-sampah yang aku terlupa untuk buang. Nama aku Roslan. Sudah hampir 2 tahun aku menyewa di kondo yang terletak di tingkat ke-7 ni. Aku ni berseorangan, tak kahwin lagi, terlalu fokus dengan kerjaya. Malah kondo tempat aku menyewa ni 2 bilik kosong. Bukan apa, aku ni tak boleh nak tinggal dengan orang. Jadi aku tinggal bersendiri. Kalau yang tinggal berseorangan tu tahulah keadaan sampah di rumah ni. Kadang-kadang dalam sehari tak banyak mana pun sekadar balutan plastik ataupun bungkusan kotak sekeping 2. Ada hari tu tak ada sampah langsung. Kadang-kadang tak ada poin juga kalau nak buang sebab sampah sikit sangat. Berbezalah dengan yang ada keluarga tu, hari-harilah kena buang sampah. Dengan itu sudah menjadi kebiasaan aku untuk menunggu tong sampah penuh barulah dibuang. Untuk memberikan gambaran kepada semua tentang kondo aku ni, rumah kondo ni ada ruangan luar. Ini adalah ruangan terbuka rumah di mana terletaknya mesin basuh, tempat menggantung pakaian. Kawasan ini hanyalah ditutupi oleh grill dan bukannya dinding batu. Di kawasan inilah tong sampah rumah aku diletakkan. Aku selalu juga tengok di social media yang sebelum tidur pastikan sampah semua dibuang. Sinki kenalah bersih. Jangan ada benda-benda yang kotor, kalau tak benda-benda tu datang mendampingi. Masalahnya aku ni bukan jenis yang percaya tau dengan benda-benda macam ni. Kalau aku tengok perkongsian macam tu, aku akan kata ini semua karut. Tak mungkin lah. Tidak, sehingga aku dapat tahu apa yang dikongsikan tu memang benar terjadi. Sedikit tentang aku. Aku bekerja sebagai pengurus sebuah syarikat. Sudah menjadi lumrah aku ni jarang berada di rumah sebab kalau kerja macam kami ni, tempat kerja lah rumah pertama. Rumah sendiri tu dah jadi macam rumah tumpangan. Apa tidaknya dari rumah pukul 5 pagi, pukul 10 malam baru balik. Itu pun kalau aku bernasib baik. Begitulah pada setiap hari. Kalau ada sampah-sampah yang terkumpul di rumah, aku tak berapa nak sedar. Sehinggalah ada suatu hari tu sekitar malam Jumaat, jam menunjukkan pukul 12 malam. Kenderaan aku mendekati kawasan kondo. Biasalah untuk masuk ke dalam ni aku perlu melalui pengawal keselamatan. Diorang ni dah biasa tengok aku pulang lewat malam. Jadi selalunya ini bukanlah sesuatu yang pelik bagi mereka. Tetapi hairan bila aku mendekati pondok pengawal, dari jauh lagi raut wajah mereka berubah. Ibarat mereka terkejut, berpandangan dan bercakap sesama sendiri. Tak nak ambil kisah sangat reaksi dorang ni sebab masa tu badan aku rasa penat sangat. Kenderaan melalui palang dan menuju ke tempat meletak kenderaan. Aku naik ke kondo tingkat ke-7. Bila habis mandi, aku pun masuk tidur. Sehinggalah sekitar pukul 1 pagi, aku terbangun disebabkan terhidu bau yang sangat busuk. Bau ni menusuk masuk ke dalam hidung. Tiba-tiba aku terdengar bunyi plastik yang dikoyak dan dicarik-carikan. Separuh sedar aku bangun dari katil dan keluar dari bilik tidur. Perasan bunyi tu datang dari kawasan luar, tempat di mana tong sampah diletakkan. Bimbang kalau ada tikus yang menyelongkar tong sampah, aku keluar dan tengok. Alangkah terkejutnya aku bila aku melihat seorang nenek tua yang duduk mencangkung membelakangi aku sedang mencari-cari plastik sampah. Walaupun takut, tapi tangan mencapai suis lampu membuka menerangi kawasan luar dan nenek tu hilang dalam sekelip mata. Tong sampah pun kelihatan berhamburan di lantai. Rupa-rupanya sudah lebih seminggu sampah terkumpul, dah busuk sangat. Pagi-pagi buta tu juga aku kemas dan buang. Kawasan tempat pembuangan sampah kondo ni terletak di luar blok. Ia terletak di sudut kawasan. Bermaksud setiap penghuni akan membawa sampah masing-masing ke kawasan pembuangan sampah. Di situlah sampah penghuni blok akan dipungut oleh lori sampah. Jam sudah menunjukkan pukul 1:30 pagi. Walaupun merasa seram sejuk, aku tekad malam tu juga aku akan buang sampah yang dah busuk tu. Bayangkan aku balut sehingga 3 kali supaya bau busuk tu hilang. Dengan bakul sampah di tangan, aku keluar dari rumah dan menuju ke lift. Bila lift terbuka, mengejutkan bila berdiri seorang wanita tua. Rambutnya putih, badannya
bongkok, wajahnya tunduk memandang lantai. Apa yang ganjil, tangan kiri dia diangkat ke depan. Tu ibarat dia meminta sedekah. Bila dah nampak macam ni, confirm lah aku tak masuk kan. Kerja gila namanya. Jadi aku biarkan lift tu tertutup. Kata aku dalam hati, nenek mana pula ni, tak pernah nampak sebelum ni. Aduh. Aku tunggu lagi lift terbuka. Mujurlah, kali ini nenek tu dah hilang. Aku menarik nafas panjang dan melangkah masuk ke dalam. Lift pun turun. Bila lift turun, aku keluar dan mengorak langkah ke kawasan tapak pembuangan sampah. Kebetulan masa tu pengawal keselamatan tengah melakukan rondaan. Aku tegur dia, aku kata, bos, ada baik kah? Ganjil. Bila sejurus melihat aku, dia berpatah balik dan berlalu pergi tanpa berkata apa-apa. Selalunya pengawal keselamatan di sini peramah, tapi hari ini lain pula. Tidak mempedulikan reaksi dia, aku terus melangkah membuang sampah ni. Aku buang sampah tu ke sebuah tong sampah besar dan berpatah balik sejurus. Selepas aku memusingkan badan, alangkah terkejutnya aku bila nenek tu sekarang berdiri betul-betul di depan aku. Tangannya diangkat ke depan seakan meminta sesuatu, membuatkan lutut aku lemah, jantung aku berdebar, seluruh badan menggigil. Aku apalagi mengorak langkah berlari ke arah pengawal keselamatan yang sedang berlalu pergi tadi. Pengawal keselamatan ni pun satu, dia tengok aku, dia pun melangkah. Dia tengok aku, dia pun berlari. Nah, berlarianlah kami, sekuat hati dia di depan, aku di belakang, seakan aku mengejar dia. Padahal aku ni dikejar oleh nenek tadi tu. Lari punya lari sehinggalah kami tiba ke pondok pengawal keselamatan. Kedua-duanya tercungap-cungap. Ada seorang lagi pengawal keselamatan di pondok tu bertanya. Katanya, korang ni kenapa? Aku pun menjelaskan apa yang terjadi. Rupa-rupanya, mengikut pengawal keselamatan yang melarikan diri tadi, dia tengok di belakang aku ada seorang nenek tua yang mengikut. Itulah dia berlalu pergi sebab dia ni pun penakut juga. Waktu tu dia orang ceritakan yang sebenarnya bukan aku sahaja yang pernah melalui pengalaman misteri ni. Sehinggalah sekitar subuh, bila azan subuh berkumandang, barulah aku naik ke atas. Kisah ni sebenarnya agak tragik juga. Entahlah kisah rekankah ataupun tidak, aku tak tahu. Tapi menurut apa yang diceritakan oleh pengawal keselamatan ni, bertahun-tahun dulu berlaku satu kejadian. Ada seorang nenek tua yang sakit tenat tinggal di sini. Walaupun anak dia ramai, tapi tak ada seorang pun yang menemani dia di situ. Tak ada seorang pun yang sanggup jaga. Sekadar datang untuk menghantar makanan ataupun menghantar ubat-ubatan. Tapi hampir setiap masa dia akan berseorangan. Ada satu ketika anak-anak nenek ni tidak lagi melawat. Dia diabaikan oleh anaknya sendiri. Terdesak untuk mencari makan, dia akan selalu mundar-mandir di sekitar kawasan sampah. Disebabkan dimarahi berkali-kali, nenek ni pun tukar modus operandi dia. Dia tidak lagi menggeledah di tapak pembuangan sampah, tetapi dia akan mengambil bungkusan-bungkusan sampah, bawa naik ke rumah dan menggeledah sampah sarap tu dalam rumah dia. Maka banyaklah sampah-sampah di dalam rumah makcik ni. Jiran-jiran kerap kali mengadu yang rumah nenek ni berbau busuk. Ada satu hari tu, jiran-jiran nenek ni beramai-ramai mengadu ke pejabat pengurusan sebab bau sudah menjadi sangat busuk, dah macam bau bangkai. Maka rumah nenek ni pun diserbu. Mereka pun memeriksa rumah nenek ni. Alangkah terkejutnya mereka bila bau ini bukannya datang dari sampah-sampah tu, tetapi datang dari bangkai mayat nenek tu sendiri. Ya, nenek tu sebenarnya sudah meninggal dunia. Aku walaupun seram sejuk mendengar kisah diorang ni, tapi aku kena naik ke atas rumah. Iyalah, aku kena bersiap untuk ke kerja. Tapi sebelum melangkah keluar dari pondok pengawal tu, diorang kata, Encik kena berhati-hatilah ya. Aku tanya, kenapa pula? Kata pengawal tu, sebab rumah yang encik sewa tu adalah rumah tempat tinggal nenek tu dulu. Hampir badan aku rebah jatuh ke lantai bila dia kata macam tu. Kata aku dalam hati, walaupun merasa takut, tapi aku masih lagi ada tanggungjawab di pejabat. Aku naik, bersiap dan ke tempat kerja. Sebulan selepas itu, aku berpindah keluar dari situ untuk mengelak gangguan daripada nenek ini lagi. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian kita pada malam ini. Kisah tentang si Roslan dan sampah yang tidak terbuang. Kita akan mulakan satu segmen perkongsian kisah benar. Dari mana kisah-kisah ini akan diambil? Daripada aplikasi Ceritakan yang boleh dimuat turun di Google Play. Dalam beberapa hari lagi akan ada update terbaru aplikasi. Semestinya aplikasi ini masih lagi di dalam status beta. Dengan itu akan mengambil masa sedikit untuk dimuat naik di App Store.
Terima kasih kerana mendengar. Saya jumpa anda di perkongsian yang seterusnya. Kopi-kopi seram 1. Penjelajahan.